Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiris sabil. Sadaqallahul azim. Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, Mu'inul Mubin jilid yang pertama. Kita masuk kepada darah-darah yang keluar daripada rahim orang perempuan, muka surat yang ke-61 bagi kitab yang Rumi. Yang Jawi muka surat berapa? Ada Jawi? Baik, kita masuk kepada bab darah-darah yang keluar daripada rahim perempuan. Yang pertama, haid. Jadi bab ni tuan-tuan, jangan kita faham orang perempuan saja yang kena baca. Yang kena baca juga kita lah. Orang lelaki-lelaki ni pun kena baca juga bab ni. Jangan duk anggap mereka je baca, kita tak baca. Wajib atas lelaki-lelaki dan suami-suami baca. Sebab kalau isteri tanya, anak kita tanya, wajib suami jawab. Kalau kita tak mampu jawab, kita hendaklah suruh mereka belajar. Dan kalau kita tidak belajar dan tidak mau belajar bab ini, hukumnya berdosa. Sebab kita kena belajar walaupun kita bukan orang perempuan, apatah lagi orang perempuan. Yang pertama, haid. Sebutan dia tebalah, haid. Hayadat, haid. Kita sebut haid. Jadi haid. Haid ialah kebiasaannya darah yang keluar daripada hujung rahim perempuan pada waktu-waktu yang tertentu ketika perempuan itu sihat. Haid ialah darah yang keluar dari hujung rahim, bukan daripada dalam rahim, hujung rahim itu, dan menandakan bahawa perempuan itu sihat, rahimnya sihat. Apa maksud rahimnya sihat? Rahimnya tidak ada isi, tidak ada kandungan. Tetapi ada juga orang yang walaupun dia mengandung tetapi keluar darah haid. Dia mengandung tetapi datang juga bulan. Itu ada juga kes sedemikian. Mungkin kerana mengandungnya di luar rahim, ya, keadaan kandungannya tidak kukuh, kandungannya tidak sihat, maka dia keluar walaupun waktu mengandung. Ada juga orang yang walaupun mengandung datang darah haid, maka kena tengok betul-betul adakah ianya darah haid ataupun darah penyakit. Sebab orang yang mengandung kadang-kadang datang juga darah penyakit, menunjukkan ada masalah dengan kandungan yang dia kandung itu. Kebiasaannya orang yang mengandung tidak akan darah haid, tidak akan keluar darah haid. Sebab darah haidnya telah terkumpul selama 9 bulan. Nanti selepas dia bersalin, selepas dia wiladah, dia akan keluar darah nifas. Maka darah nifas itu ialah darah kumpulan daripada haid selama mana yang dia tidak keluar dalam tempoh 9 bulan dia mengandung itu. Itu beza tu. Jadi seulang balik, darah haid ialah darah yang keluar daripada hujung rahim, menandakan bahawa perempuan itu sihat, yakni rahimnya tidak ada berpenghuni, maka keluarlah haidnya. Yang kedua, kalau dia mengandung juga, dia keluar darah, kebiasaannya
dianya adalah disebabkan kandungan di luar rahim yang ada risiko dalam kandungannya. Yang kedua, kadang-kadang dia ada darah penyakit, maka dengan sebab walaupun dia mengandung masih lagi keluar darah disebabkan dia menghidap penyakit yang tertentu, yang kena pergi tengoklah apa masalah dia di situ. Kebiasaannya haid tidak berlaku kepada orang yang mengandung. Baik. Sekurang-kurang masa datang haid kepada seorang perempuan ialah dalam masa umurnya 9 tahun. Rendah daripada 9 tahun tidak akan keluar darah haid. Tahun Qamariyah, bukan tahun Syamsiah. Tahun Hijriah, bukan tahun Masihi. Maka kalau anak kita umurnya 8 tahun dan keluar darah haid, itu bukan darah haid. Sebab dia belum cukup 9 tahun. Darah haid dikira 9 tahun ke atas. Kalau 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 8 tahun setengah datang darah haid, saya ulang balik, itu bukan darah haid. Itu dipanggil darah fasad. Darah fasad. Darah rosak. Maka budak ini ada masalah. Maka kalau anak kita umur 8 tahun sudah datang haid, maka tuan-tuan bawalah dia ke hospital, buat check up di sana. Tengok apa masalah budak. Sebab budak tidak akan datang darah haid sebelum usianya 9 tahun. Jangan bila anak tuan-tuan balik sekolah darjah 1, beritahu mak udah datang haid. Ni anak dara dah, anak mak kata dia. Kecil-kecil dah anak dara. Itu bukan anak dara. Mak tak erti, mak tak tahu. Itu bukan anak dara. Itu berpenyakit budak tadi ni. Baik, maka 9 tahun itu kata Nabi li'anna ma warada fi syar'i wala dhabita lahu fi syar'i wala fil lughah yutba'uhu fihi al-wujud. Barang yang datang pada syarak, yakni sudah begitu, dan tiada ada dibabit baginya pada syarak dan pada lughah, maka diikutkan yang biasa ada padanya. Apa maksud usul fiqh? Ini usul fiqh. Dia kata barang yang sudah ada pada hukum syarak dan tiada dibabit, tiada ada sabit baginya pada syarak dan pada lughah, maka diikutkan yang biasa padanya. Baik. Semalam saya ajar pada tuan-tuan bab poligami. Kalau saya ada seorang isteri, saya nak berpoligami lagi seorang. Kalau saya kahwin dengan anak dara, maka seminggu yang pertama saya kena habiskan bersama dengan anak dara isteri pertama, isteri kedua saya, sebab dia anak dara. Tapi kalau isteri nombor 2 saya itu janda, maka jumlahnya 4 hari, maka saya habiskan 4 hari tanpa ganti dengan dia. 4 hari pertama duduk dengan isteri yang kedua. Selepas cukup 7 hari atau 4 hari, barulah bermula membuat giliran. Seminggu yang pertama hang bawa isteri nak darah, hang yang kedua ni hang berjalanlah seminggu. Lepas cukup seminggu, mulalah proses untuk pergiliran. Sehari semalam ke macam mana ke terpulang. Itu kaedahnya. Okey, itu dah ada syarak dia. Syarak dia tetap kahwin dengan anak dara. Kalau nombor 2 berapa hari, kalau dengan janda berapa hari sebelum pergiliran berlaku, sebelum pusingan sehari ke 2 hari ke untuk dengan isteri pertama. Itu dah ada syarak. Sekarang ni macam mana? Budak yang baru datang uzur. Budak yang baru datang uzur buat pertama kali. Anak tuan-tuan buat pertama kali datang haid. Bila? Semalam. Maka isteri tanya pada tuan-tuan, abang, anak kita sudah dah jam 4, semalam datang haid. Bapa dia berkata, alhamdulillah, bertambahlah besar tanggungjawab kita. Soalan saya, abang, nak kira anak kita ni haidnya berapa hari? Sebab apa kamu tanya aku? Sebab tadi anak kita beritahu haidnya dah kering.
Semalam datang, hari ni udah kering. Nak kena mandi ke anak kita abang? Sebab dia tak pernah datang, tak tahu berapa jumlah hari. Berapa jumlah harinya tak tahu. Lain kalau dah biasa datang. Untuk first time ni nak kira yang mana? Maka di sini dia bagi jawapan. Yuttaba'u fihil wujub. Mak dengan anak ni lebih kurang serupa. Maka anak yang baru lahir, bukan, anak yang baru dapat haid, baru yang datang haid, bila dia boleh mandi untuk haid yang pertama, maka hendaklah ditiru ataupun diambil contoh daripada contoh ibunya. Kalau ibunya haid biasanya 7 hari, maka buat permulaan anak perempuan dia yang baru pertama kali datang haid hendaklah dikira pun 7 hari juga. Itu untuk bulan pertama. Okey, jadi kalau dia kering 2 hari, jangan mandi lagi. Kalau dia kering 3 hari, jangan mandi lagi. Genapkan dia sampai 7. Okey, bila sampai 7, tanya pada anak, dah kering belum? Dah kering dah mak. Mandilah. Sebab mak pun 7 hari, kamu pun mudah-mudahan 7 hari. Tetapi kalau 5 hari dah kering, masuk hari ke-6 tak datang lagi, masuk hari 7 pun tak datang lagi, pun kena tunggu juga 7 hari. Kena tunggu juga. Okey, pak, adik, dah kering dah 2 hari tak datang mak, 5 hari je datang, sekarang dah 7 hari, dah 2 hari tak datang. Mandilah, kamu ikut kebiasaan mak 7 hari, maka mandi. Bulan depan 5 hari sajalah, ikut yang dia kering kebiasaan dia. Barulah mula bulan depan tu barulah dikira berapa hari anak kita tu kering, maka mandilah. Untuk first time hendaklah diikut daripada jumlah ibunya, jumlah hari maknya. Boleh faham? Jumlah yang kedua barulah ikut budak tu sendiri. Hari yang kedua, bulan yang kedua, baru ikut budak. Baik, setakat tu ada soalan bab permulaan ni. Kau ibu jauh sangat tu, ada ke soalan? Tak ada nah? Baik, tersambung. Kata Imam Asy-Syafi'i, selekas-lekas perempuan yang datang haid, menurut yang aku dengar perempuan-perempuan di negeri-negeri utara, ialah dalam masa 9 tahun, dan masa putus haid mereka ialah 62 tahun pada kebiasaannya. 62 tahun baru berhenti. Setengah orang 40 tahun dah berhenti dah, terpulang kepada gen masing-masing, hormon masing-masing. Kita tak tahu, ikut rezeki lah. Setengah orang haid dia berhenti umur 54, umur 64 datang balik. Ada juga terpulang. Saya nak khabarkan, haid ini bukan satu benda yang jahat. Haid ini bukan satu benda yang merendahkan martabat orang perempuan. Haid ini ialah keistimewaan yang Allah bagi pada orang perempuan. Saya selalu menggunakan perkataan ABC. Allah bagi cuti. Orang perempuan kerja teruk, semayang teruk, jaga anak teruk, semua teruk orang perempuan ni. Nak semayang teruk, nak puasa teruk, nak semayang bertelekung, nak puasa, nak masak lagi teruk. Allah bagi cuti sebulan rehat, sebab Allah sayang. Sebulan dalam seminggu tak payah semayang, tak payah puasa, cuti, rehat, puas-puas. Tidurlah sampai pukul 10 pagi pun tak payah bangun semayang subuh. Sebab apa? Allah sayang, Allah bagi cuti. Okey ustaz, macam makcik ini ustaz, makcik sudah tak ada haid, Allah tak sayang ke ustaz? Setiap hari kena semayang makcik ni ustaz? Allah sayang juga. Kalau makcik umur 70 pun ada haid, makcik berpeluang cerah untuk mengandung. Bayangkan umur 70 tahun mengandung, ya Allah, seksanya. Kencing manis, darah tinggi, sakit lutut.
tiba-tiba mengandung pula. Sebab tu Allah bagi cuti. Bila dah tak ada haid, insya-Allah tak boleh mengandung dah. Bila tak ada haid, tak ada mengandung, selesai masalah. Jadi makcik-makcik tak payah susah hati dah. Putus haid tak payah mengandung dah. Buatlah ibadat sebuah puasnya makcik. Dulu jaga anak, dulu jaga macam-macam lah, anak dah besar dah, sembahyang lah. Itu haid itu. Allah Ta'ala sayang tu. Jadi jangan tuan-tuan anggap bahawa orang perempuan ni bila ada haid low class, second class dan sebagainya. Baik. Dan keterangan sucinya. Baik, kita tengok kadar sucinya. Jika keluar darah yang berputus-putus dalam masa 15 hari, kemudian dikumpulkan semuanya sehingga berjumlah 24 jam, maka hukumnya itu adalah haid semuanya. Dan jika tidak sampai, maka dia bukanlah darah haid, bahkan hanyalah darah fasad. Baik, sekarang dia kata, darah isteri saya ni ustaz, dia tak tetap. Dia mari sikit-sikit, kemudian dia berhenti pula. Dia mari sikit, dia berhenti pula. Tapi dalam nak berhenti bersih tu 15 hari ustaz. Adakah 15 hari ni isteri saya ni darah haid? Sebab dia bukan banyak, sikit. Sekali lagi tengok tak ada pula. Malam tak ada pula, pagi besok ada pula. Sikit-sikit. Maka kata dia, kalau dikumpulkan tarikh yang sikit-sikit tadi, jumlah yang dia keluar sikit-sikit tadi, dikira-kira dalam tempoh 15 hari, jumlah keseluruhan dia keluar 24 jam, sikit sangat, itu bukannya darah haid, itu dipanggil darah fasad, darah penyakit, darah rosak. Tolong siasat, tolong pergi siasat. Sebab darah haid ini ialah darah yang berterusan, ataupun darah yang selalu keluar, ataupun darah yang banyak-banyak keluar. Bukan darah yang setitik berhenti, 2 titik, besok datang 2 titik, besok datang 2-3 titik, kemudian berhenti sekejap 2 hari, lusa datang pula 2 titik lagi, berhenti sehari bersih, tulak datang pula 2 titik lagi. Larat bertitik-titik ni bila nak habis? 15 hari baru habis. Kalau macam tu cuba kira tempoh yang dia duk keluar tu berapa hari, berapa jam. Yang sikit-sikit tu tak banyak ustaz, kadang-kadang 1 minit dia keluar dah, kemudian dah tak keluar-keluar dah, 24 jam tak keluar dah. Maka kalau dikira-kira sedemikian, tak sampai 24 jam keseluruhan darah tu keluar, maka dia dikira sebagai darah fasad dan dia bukanlah darah haid. Maka wajib dia sembahyang, wajib dia puasa, malah dia boleh tidur dengan suami dia, sebab dia bukan haid, dia adalah darah fasad, darah yang membawa penyakit, darah yang rosak. Baik, kebiasaan masa haid ialah 6 atau 7 hari. Kebiasaan. Ghalib maknanya ialah kebiasaan. Ada orang yang 2 hari sudah berhenti, ada orang yang 4 hari sudah berhenti, ada orang yang tak tentu, kadang-kadang 5 hari, kadang-kadang 7 hari. Lagi dia nak berhenti darah haid, lagi dia buat gila, hormon dia makin melompat-lompat. Ya, kadang-kadang dia punya perasaan tak stabil, jiwa kacau. Orang-orang yang sampai pada satu tahap hormonnya nak berhenti ni, maka lagilah dia jadi kacau dia punya pusingan haid itu. Baik, sekurang-kurang masa antara 2 haid ialah 15 hari pada kebiasaannya. Kerana dalam masa sebulan ini biasanya tiada sunyi daripada haid dan suci. Okey ustaz, macam mana cerita ustaz? Saya ni sebulan 2 kali haid. Isteri saya ni ustaz sebulan 2 kali haid. Okey. Kalau kita menghadapi masalah di dalam haid sebulan 2 kali, maka hendaklah dikira bersih yang pertama, mandi daripada haid yang pertama, dengan nak datang haid yang kedua berapa belah hari. Contoh, dia datang haid 1 hari bulan, dia bersih 7 hari bulan, dia pun mandi. Tiba-tiba 17 hari bulan datang lagi sekali haid.
Maka jarak 7 sampai 17 baru 10 hari. Maka itu bukan darah haid. 17 hari bulan bukan darah haid, namanya darah istihadah. Tapi kalau dia bersih 7 hari bulan, dia datang haid 1 hari bulan, dia bersih haid 7 hari bulan, dia pun mandi, 27 hari bulan datang pula haid, maka hukumnya itu adalah haid, sebab jaraknya lebih daripada 15 hari. Jadi bersih, jarak bersih itu ialah 15 hari. Kalau belum sampai 15 hari sudah keluar darah yang lain, itu adalah darah fasad atau darah istihadah. Haid jarak bersihnya ialah 15 hari. Jadi kalau 10 hari dah datang balik, wajib sembahyang. 12 hari datang balik darah, sembahyang. Dah bersih 9 hari datang balik darah, sembahyang. Itu bukan darah haid, itu adalah darah fasad, wajib sembahyang. Jarak bersih haid ialah 15 hari. Baik. Dan tidak ada hak bagi sebanyak-banyak sucinya. Okey Ustaz, soalan saya. Isteri saya dalam 6 bulan baru sekali datang haid. Apa cerita ni Ustaz? Oh, mujur lah. Apa cerita-cerita lagi? Molek lah tu. Orang lain tiap-tiap bulan cuti, hang tiap-tiap hari boleh. Tak apalah. Apa masalah? Dah pergi dah siasat di hospital. Apa penyakit isteri? Doktor kata sihat. Rahim dia okey. Semua dia okey Ustaz. Kalau gitu lega, kira rezeki. 6 bulan sekali baru datang. Makji pun rajin sembahyang, tiap-tiap hari boleh sembahyang, banyaklah pahala makji. Alhamdulillah lah. Tak ada takut juga kot penyakit ke apa ke, tak ada penyakit apa, dah doktor kata sihat-sihat. Yang penyakitnya kalau tiap-tiap hari datang, yang tu baru penyakit. Tiap-tiap hari datang. Bukannya pakai tuala wanita dah, memang kain tolak dah dalam. Bukan tuala nipis kecil tu dah, memang kain tuala tu dah. Good morning pun tak boleh pakai dah. Betul-betul morning juga tak ada dah. Yang tu betul lah penyakit. Tapi kalau isteri datang setahun sekali je haid, lega, banyaklah benda boleh buat. Baik, kemudian maka terkadang-kadang tiadalah datang haid perempuan itu seumur hidup, melainkan sekali sahaja. Malah ada pula kadang-kadang tiada pernah haid sama sekali. Lagi hebat, ada perempuan yang langsung tidak pernah datang haid seumur hidup. Subhanallah. Sekali dia datang, lepas tu tak datang dah. Lega. Sonok tuan-tuan. Pergi Mekah senang, buat umrah senang, buat haji senang. Tak payah nak makan pil lah. Banyak orang duk telefon saya, Ustaz, apa doa, apa ayat nak baca, saya nak pergi umrah ni, saya nak buat umrah ni Ustaz, tak nak bagi haid Ustaz, saya tak nak makan ubat, nanti bahaya, saya nak doa je Ustaz. Lantak je lah, haid lah di Mekah ni, tak lagi suci daripada haid yang buat lah tawaf. Oh masalah tak ada lah Ustaz, rugilah Ustaz, saya dah pergi tiba-tiba tak boleh semayang, haid pula. Nak macam mana? Dah takdir Tuhan, rezeki Tuhan, buat macam mana? Buat je lah. Tak ada ke doa-doa nak menghentikan darah haid, menahan darah haid sekejap Ustaz, saya nak buat umrah ni. Saya dah kata dah dulu, kalau nak baca juga, baca surah Al-Baqarah ayat 127. Surah Al-Baqarah ayat 127. Ya, kita dah lama dah, orang dah nak balik dah. Lambat pula haid kali ni, selalu 4 hari lah 5 hari dah. Pasal apa pula ni? Orang dah nak balik dah, penerbangan dah nak habis dah, kita tak selesai lagi, duk ihram lagi. Insya-Allah ambil air, bacakan pada air. Pasangkan CD pula dah. Saya baca mesej ni. Ada orang hantar mesej kat saya, Ustaz ada kat Parit Bunta ke? Mana ada Parit Bunta? Ada kat Parit Bunta ke? Dengar suara Ustaz. Dia hantar balik.
Dia orang pasang CD ustaz kok dalam kursus haji, bilik kat masjid ni tutup, so tak nampak. Lepas tu dia hantar lagi. Kesian kat dia orang ustaz, kursus haji pasang CD ustaz saja. Buat macam mana? Penceramah haji tak sampai. Nasib baiklah dia pasang CD saya. Ya. Sekarang ni alhamdulillah CD kursus kita ni, orang pergi haji ni semuanya pasang. Ya, semua pasang. Kursus haji di Perak pasang. Kursus apa ceramah kita haji mabrur. Baguslah alhamdulillah. Baik. Balik di sini balik. Jadi tuan-tuan ambil air, isteri ke suami ke, suamilah kena baca. Takkan isteri nak baca, dia haid. Jadi suami baca pada air. Kalau ada ayat Zam-Zam tu lagi bagus. Jadi baca suratul Baqarah 127. Tuan-tuan bagi isteri tuan-tuan minum, insya-Allah dengan izin Allah. Bolehlah isteri buat tawaf, bolehlah dia bertahlul, bolehlah dia gunting, boleh keluar pada ihram. Baik, insya-Allah. Baik, kemudian itu darah haid. Okey, darah haid. Yang kedua, darah nifas. Darah nifas ialah darah yang keluar selepas beranak. Sekurang-kurangnya ialah sekaligus. Sekali beranak, sekali habis darah keluar, langsung tak ada dah. Ada jenis macam itu. Dia beranak, lepas tu stop, tak ada darah dah. Maka dia kena mandi, dia kena sembahyang. Sebab darah nifasnya sudah berhenti. Kebiasaannya 40 hari. Bercampur dengan malam. Dan sebanyak-banyaknya 60 hari, 60 malam. Darah nifas ialah darah yang terkumpul selama 9 bulan. Darah haid yang berkumpul, maka dia akan keluar selepas bersalin. Dipanggil sebagai darah nifas. Maka darah nifas ada 3 step. Step yang pertama, dia keluar sekali ketika bersalin, sekaligus dia keluar. Yang kedua, kebiasaannya 40 hari. Dan yang paling banyak 60 hari, dan takkan lebih daripada 60 hari. Kalau isteri kita bersalin dah 8 bulan duk keluar darah nifas lagi, itu bukan darah nifas, itu adalah benda yang tak betul. Darah nifas paling banyak 60 hari. Maka jika dalam tempoh 30 hari isteri kita dah boleh mandi, darah nifas dah kering, wajib dia mandi dan wajib dia sembahyang. Kalau isteri kita 40 hari dari kering darah haid, darah nifas, wajib dia mandi, wajib dia sembahyang. Isteri kita lepas bersalin 20 hari, darah nifasnya berhenti, wajib dia mandi, wajib dia sembahyang. Jangan jadi ada orang Melayu dulu. Kering 30 hari, selagi tak cukup 40, selagi itulah dia duduk dalam pantang, tak sembahyang. Bila kita tanya kenapa tak sembahyang, dia kata tak cukup 40 hari lagi, tunggu dulu. Padahal dia dah berhenti 30 hari, 10 hari dah berdosa besar kerana meninggalkan sembahyang. Baik. Jadi ustaz, yang saya dengar satu lagi ustaz, Wiladah tu apa pula ustaz? Darah wiladah. Tadi ustaz cerita darah orang bersalin, namanya nifas. Darah selepas bersalin, namanya nifas. Ni wiladah ni menatang apa pula? Oh, wiladah ni bukan menatang. Wiladah ni darah. Darah yang keluar bersama dengan baby ketika bersalin. Itu dipanggil wiladah. Darah beranak. Maka apa yang nak dibuat dengan orang yang wiladah ni? Lepas dia sihat, lepas dia bersalin, sehari 2 hari lepas dia bersalin, mandilah. Mandi dengan sebab beranak, bukan mandi dengan sebab suci darah nifas. Mandi dengan sebab beranak. Lepas beranak mandi. Bila nak mandi ustaz? Saya sakit lagi ustaz. Lepas sihat lah. Sebab tu saya kata 2-3 hari. Takkan lepas sejam beranak terus nak mandi. Oh, mampu lah.
dah sihat, 2 hari 3 hari lepas sihat, dah boleh bangun sikit, dah boleh nak mandi dah, mandilah. Kalau 4 hari pun tak sihat lagi ustaz, kalau 4 hari tak sihat pun tunggu sampai sihat. Okey, kalau saya langsung tak nak mandi ustaz, kalau mandi pun bukan boleh sembahyang, saya masih ada haid, terpulang. Tahan ke tak mandi? Tahan, spray minyak wangi, terpulang. Tak ada larang. Baik, tapi kalau mandi wiladah bukan maknanya boleh sembahyang, tak boleh sembahyang sebab dia masih dalam nifas. Yang boleh sembahyang ialah selepas suci daripada nifas. Baik. Yang ketiga, al-istihadah. Nabi kata darah istihadah ini warnanya ialah warna hitam. Warna hitam. Apa dia istihadah? Istihadah ialah darah yang keluar bukan waktu haid, bukan waktu nifas. Ulang balik. Senang aja istihadah. Istihadah ialah darah yang keluar bukan waktu haid, bukan waktu nifas. Itulah istihadah. Apa dia istihadah? Penyakit. Iyalah ustaz, penyakit apa? Mana saya tahu. Pergilah ke hospital. Mungkin dia ada kanser rahim. Jangan tuan-tuan kata ni istihadah ni darah penyakit. Tahulah darah penyakit. Penyakit apa? Kenalah pergi buat siasatan. Mungkin darah kerana kanser. Mungkin rahim telah rosak. Mungkin ada ketumbuhan dalam rahim. Itulah makna istihadah. Ada masalah lah. Jangan bila kita dia dah keluar istihadah, kamu masih lagi tak suci ke PA? Suami tanya, istihadah, relax 5 tahun istihadah, udah teruk kansernya baru nak ke hospital. Jadi bila datang saja tak betul, istihadah tak betul, haid tak betul, maknanya cek, mungkin ada benda yang tak betul di dalam peranakan kita. Baik, kita tengok di sini hukum-hukum darah istihadah. Yang pertama, perbezaan warna darah istihadah. Diriwayatkan daripada Aisyah bahwasanya Fatimah binti Hubais datang bertanya berkenaan istihadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, inna damal haidhi damu aswada yu'raf, fa idza kana dhalika fa amsiki anis salat, fa idza kana al-akhar fayatawaddai wa shalli. Kata Nabi, sesungguhnya darah haid itu yang hitam warnanya dapat dikenali akannya. Maka jika adalah seperti itu, berhentikanlah solat. Maka apabila lain daripada yang tersebut, hendaklah kamu berwuduk dan hendaklah kamu solat. Baik, di sini disebutkan tentang perbezaan darah haid dengan darah istihadah. Darah haid yang pertamanya hitam dan dapat dikenali. Daripada hitam dia bertukar kepada coklat. Daripada coklat dia bertukar kepada kuning, sehinggalah dia bertukar kepada putih. Itu darah haid. Daripada hitam pekat kemudian kepada hitam kemerahan, kemudian kepada coklat, kemudian kepada kuning, kemudian kepada putih. Itu dipanggil sebagai haid, kita boleh kenal. Tetapi darah istihadah, daripada awalnya mula-mula dia hitam, kemudian dia akan bertukar menjadi merah. Dia bukan lagi koko, dia bukan lagi perang, dia bukan lagi coklat, dia bukan lagi kuning, memang merah. Maka kamu boleh kenal itu adalah darah istihadah, darah penyakit. Baik, dengan hadis ini menerangkan bahawa darah istihadah bukannya sebagaimana darah haid. Sebab Nabi kata darah haid damun aswadu yu'raf. Darah haid ialah darah yang hitam, aswad, yang kamu kenal. Mula-mula je hitam, lepas tu dia tukar warna lain dah. Tetapi bagi darah istihadah, dia akan terus jadi warna merah. Macam darah betul lah. Kadang-kadang membuak-buak banyaknya.
Darah istihadah banyak membuaknya. Bagi darah haid tidak ada membuak. Mula-mula aja banyak, lama-lama dia makin sikit. Darah istihadah ni sampai bertukar-tukar pek. Ya, banyak sampai boleh perah pek tu pula. Ya, jadi susah. Kadang-kadang jadi pitam, kadang-kadang jadi pengsan, kadang-kadang jadi lemah dengan sebab istihadah. Pergilah cek tuan-tuan, mungkin ada batu yang berada dalam rahim, ada ketumbuhan yang berada dalam rahim, ada yang melekat di antara dinding rahim dengan dinding peranakan. Ya, dengan antara urat dengan dinding, dia tekan urat, bila tekan urat darahnya akan sentiasa keluar. Jadi macam-macam punca darah istihadah. Salah satu punca darah istihadah kata Nabi, dia adalah tendangan syaitan. Syaitan menendang di kawasan peranakan, maka dengan sebab itu susah nak beranak. Bagi orang yang datang istihadah ni, dia susah nak beranak. Kadang-kadang bila mengandung tak lekat, bila mengandung tak kuat, gugur saja, 3-4 kali dah mengandung gugur. Ini salah satu puncanya, ialah kata Nabi, syaitan tendang di situ. Jadi apa maksud syaitan terajang di situ? Mungkin dia adalah kuman, mungkin dia virus, mungkin dia ada jangkitan-jangkitan di situ yang menghalang berlakunya proses peranakan itu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran jelas, ya, jelas bahawa ya, daripada lahirnya manusia ni daripada benih laki-laki. Jadi jangan duk marah pula kalau isteri kita ni duk beranak tak beranak. Benih laki-laki dulu yang kuasanya, zygot dia, hormon dia daripada kita orang laki-laki. Setengah orang perut laki-laki ni dia marah bila isteri dia duk beranak anak perempuan, dia marah. Kamu ni kalau duk beranak lagi anak perempuan, aku menikah lagi. Ugut ni isteri dia, bawa ke mahkamah lagi. Bila hakim tanya, pak siapa nak menikah? Sebab saya nak anak perempuan, isteri saya ni tak beranak anak perempuan. Ada juga, kalau saya jadi hakim, saya akan jawab, abang yang tak erti, salah anak lelaki anak perempuan bukan kerja isteri, abang tu lemah. Allah sebut ni dalam Quran tu, mani yumna, daripada mani kamu, benih kamu sendiri. Sebenarnya tuan-tuan, kita ni umat manusia ni, kita ni umat terpilih. Kita yang lahir ni umat terpilih. Allah sayang pada kita, Allah pilih kita. Sebenarnya benih manusia ni berjuta-juta disenyawakan. Antara benih laki-laki dengan benih perempuan berjuta, bukan seekor, juta. Daripada berjuta-juta tu, kita yang menang. Maknanya kita ni makhluk terpilih, insan terpilih. Kita bukan kenal pun yang hak masuk dalam rahim seperma laki seperma perempuan tu. Abang kita berapa juta kita tak tahu, adik kita berapa juta. Yang pi sekali tu, yang masuk sekali tu, ramai masuk. Dalam ramai-ramai ni berjuta yang tak dapat. Yang menang kita, menunjukkan bahawa kita adalah umat terpilih. Allah sayang kita, Allah pilih kita. Yang ni asas dia yang kita kena ingat. Bila kita ni dah jadi pilihan Allah, kita ni jadi makhluk yang terbaik, khalifah, jagalah kesesuaian itu, jagalah darjat kita. Jangan kita ni jadi rendah, lebih rendah daripada haiwan, lebih rendah daripada binatang. Sebab kita dah berada pada kedudukan hebat. Daripada berjuta-juta sel, berjuta-juta zigot, berjuta-juta hormon yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, Allah pilih kita, dikandung oleh ibu kita. Ini kena ingat, ya, jangan sampai kita ni jatuh kepada lembah asfala safilin, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kamu jadi rendah, serendah-rendahnya, lebih rendah daripada hayawan. Jangan sampai tahap macam itu. Ni hak kita duk baca sekarang ni, ada binatang-binatang yang ada haid. Binatang yang ada haid, dubuk tu ada haid. Monyet beruk pun ada haid. Ya, binatang lain 2-3 ekor, 2-3 jenis saja yang ada haid. Di antaranya ialah beruk, orangutan, dan yang seterusnya ialah binatang yang makan dubuk.
Nama dia dubuk, kecil sikit daripada serigala, ya badan bertumpuk tompok. Mereka ni juga, binatang ni juga ada haid. Yang lain tu insya-Allah tak ada. Jadi jangan kita anggap, saya kata dah tadi, jangan orang perempuan anggap laki-laki ni hebat sampai depa tak ada haid. Perempuan ni leceh sebab ada haid. Tidak. Allah Ta'ala jadikan macam itu mesti ada sebab. Nama dia qudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iradah, kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah sebab-sebab Allah Ta'ala berbuat demikian. Cuma saya minta jangan kita ni jatuh kepada orang yang mempertikaikan Allah, jatuh kepada orang yang tak setuju dengan Allah. Jatuh pokoknya tak apa lagi, jatuh telaga pun tak apa lagi. Jangan jatuh syirik, janganlah tersyirik, jangan jatuh fasik. Sudah. Ada orang tanya pula, dia kata, Ustaz, jatuh pokoknya dengan jatuh telaga apa beza? Jawapan dia banyaklah beza. Sebab ada orang jawab dua-dua jatuh Ustaz, dua-dua jatuh. Tak ada, tak sama jatuh. Jatuh pokoknya kena panjat dulu baru jatuh. Jatuh telaga, jatuh dulu baru panjat. Beza tuan-tuan. Jatuh pokok kelapa, kena panjat pokok tu dulu baru jatuh. Jatuh telaga, jatuh dulu baru panjat pula naik ke atas. Dia tu dua beza, dua jatuh. Sebab tu kita jatuh ni pun bukan sama. Jatuh bankrupt lain, jatuh sakit lain, jatuh miskin lain. Jadi berbeza-beza nama saja jatuh. Jatuh syirik lain, jatuh fasik lain, jatuh engkar lain. Jadi macam-macam jenis jatuh. Jangan jatuh wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan diri kamu jatuh dalam lembah yang membinasakan. Baik, yang kedua. Yang tadi warna darah haid dengan darah istihadah. Yang kedua adat. Jika sudah menjadi adat, dilakukanlah dengan beribadat. Orang yang haid tak boleh beribadat. Orang istihadah wajib beribadat. Orang yang haid tak boleh semayang. Orang istihadah kena semayang sebab dia bukan haid. Itu perbezaan nombor 2. Macam mana saya nak semayang Ustaz? Ustaz juga sebut tadi darah istihadah sekali keluar banyak Ustaz. Bagi orang yang istihadah, maka hendaklah dia pakai lapik ketika semayang. Masa dia ambil wuduk, dia lapikkan. Kemudian dia ambil wuduk, kemudian dia semayang. Bila dia semayang, jangan fikir lagi dah dia keluar ke dia tak keluar darah. Hang semayang je, sah semayang dia. Serupalah tuan-tuan yang kencing tak lawas. Masa ambil wuduk, kencing. Lepas tu balut. Kalau boleh ikat, kalau boleh balut. Tampal. Lepas tu ambil air semayang, terus semayang. Dan boleh buat jamak lagi. Jamaknya macam mana? Lewatkan semayang zuhur, buat dekat-dekat dengan semayang asar. Orang perempuan yang istihadah, lewatkan semayang maghrib, buat dekat-dekat dengan semayang isyak. Maghrib semayang 8.30. Habis semayang maghrib 8.30, 8.40 habis semayang. Isyak 8.49, terus semayang isyak. Boleh dilewatkan semayang dengan diawalkan semayang waktu yang lain kerana masalah ini. Malah ada ulama mengatakan bahawa boleh jamak lagi walaupun buat di awal waktu. Maghrib buat pukul 7.30, terus dengan isyak 4 rakaat. Boleh jika dia istihadah ataupun dia kencing tak lawas. Tapi kita ambil jalan yang lebih ikhtiar, jalan yang lebih selamat. Lewatkan semayang maghrib untuk dekat dengan isyak. Lewatkan semayang zuhur hampir dengan semayang asar, dengan satu waktu, dengan satu wuduk yang sama. Teruskan semayang. Hukumnya harus, tak payah nak ulang-ulang ambil air semayang. Sekali aja. Zuhur dia semayang pukul 4.30, dia ambil wuduk, dia lapik, dia balut, dia semayang zuhur 4 rakaat. Allahu Akbar.
Habis aja salam 2 minit, orang azan asar, terus dia bangun semayang pula asar. Hukumnya harus, boleh. Baik. Kata dia kepada Ummu Habibah binti Jahshin yang datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, umkuthi qadran ma kanat tahbisuki haidatuki thumma ghtasili. Katanya, diamlah engkau masa menahan engkau oleh haid, kemudian mandilah. Ummu Habibah ni ialah ipar kepada Nabi. Ummu Habibah binti Jahsh, ipar dia. Dia mari tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni istihadah. Macam mana saya nak semayang? Kata Nabi, haid kamu berapa hari? Haid kamu berapa hari? Haid saya ialah 7 hari. 7 hari jangan semayang, sebab itu haid. Lepas 7 hari mandi dan semayang, sebab itu adalah istihadah. Katakan kita punya haid 7 hari, mandilah selepas 7 hari. Dah mandi 7 hari, semayanglah, sebab selepas itu namanya istihadah. Baik. Kalau darah itu selalu sahaja keluarnya apabila sahaja waktu yang beradat, pada masa yang sudah-sudah, maka kira saja waktu yang tinggal itu waktu suci, sekalipun darah itu masih juga keluar, dan perbuatlah ibadah semayang. Katanya, apabila kita ni biasanya datang 15 hari, haid kita 7 hari, Ustaz, haid saya 7 hari, Ustaz, tiap-tiap bulan 7 hari. Tapi sekarang ni Ustaz dah naik sampai 15 hari dah 16 hari dah Ustaz. Maka darah yang kemudian daripada 7 hari itu adalah darah istihadah. Maknanya kita dah confirm dah, itu darah istihadah, semayanglah. Daripada muda sampai umur 24 tahun 7 hari. Lepas umur 24 tahun darah dah tukar warna. Selepas 7 hari darah merah sampai hari yang ke-20 hari. Maka darah yang merah-merah tadi bukan lagi haid, itu adalah darah istihadah. Cukup 7 hari dia mandi. Lepas dia mandi, dia semayang, walaupun dalam tempoh 15 hari tu. Jangan tuan-tuan tak semayang 15 hari. Ni yang orang perempuan salah faham ni. Dia datang haid 7 hari, umur 9 tahun datang dah haid, sampai 24 tahun 7 hari. Selepas umur 24 tahun haidnya jadi panjang 15 hari. Panjang gila 15 hari. Apa haid ni? Darah apa ni abang? Sepatut 7 hari dah bersih, datang lagi hari ke-8, datang lagi hari ke-9, darah apa ni abang? Isteri tanya pada suami. Suami jawab, mana aku tahu, kamu punya. Mana aku tahu? Saya punya. Habis tu abang punya apa? Saya punya ni pun abang punya lah. Kenalah ambil tahu. Mari ku tengok warnanya. Hitam je. Suami jawab, memanglah hitam. Abang pakai spek hitam. Oh ya, silap, lupa aku. Buka lah spek, tengok. Ini bukan haid, ini darah hidup, ini darah merah. Berapa hari dah kamu cuti haid? Saya dah bersih dah 2 hari abang. 7 hari dah patutnya dah bersih, tapi datang lagi 2 hari tambahan, datang lagi 3 hari ni darah merah. Kalau gitu kamu kena mandi dah. Ini bukan haid, darahnya pun aku tahu, ini bukan haid, ini istihadah, kamu kena mandi. Tapi ustaz kata 15 hari ustaz. 15 hari itu kalau tak tahu, pertama kali datang, first time datang, ini kamu dah tahu dah, tiap-tiap bulan mesti kamu istihadah, maka cukupkan 7 hari kebiasaan haid, selepas itu mandilah. Jangan tuan-tuan tak semayang 15 hari pula, saya istihadah, lepas 15 hari baru saya semayang. Bukan, salah tu. Mula-mula kira haid biasa berapa hari. Haid saya ustaz 6 sampai 7 hari. Kalau gitu mandi.
Selepas tu semayang. Tapi masih keluar darah lagi ustaz. Kalau dah kebiasaan 7 hari, datang lagi, itu bukan lagi haid. Itu namanya istihadah. Boleh faham? Baik. Yang ketiga, masalah saya ustaz. Tadi ustaz kata saya darah haid saya 7 hari. Itu kalau darah saya tetap. Masalah ustaz, haid saya darah tak tetap. Dia ni gila-gila ustaz, ikut suka dia je. Kadang 4 hari dah bersih, kadang 5 hari dah bersih, kadang 7 hari baru bersih. Jadi nak dikira istihadah tu macam mana ustaz? Sebab tarikh haid saya tak tetap. Baik, jawapan ada di sini. Jika kamu lupa kebiasaan darah haid kamu berapa? Sebab tak tetap. Bulan lepas 5 hari, bulan sebelum tu 7 hari, bulan ni 4 hari ni pun rasa dah nak kering dah ustaz. Kalau macam itu apa nak buat? Katanya perbuatlah dengan lebih kebiasaannya, iaitu 6 atau 7 hari. Okey. Bulan lepas makcik mai haid berapa? 5 hari. Sebelum tu 6 hari. Sebelum 6 hari 7 hari. Pernah tak lebih daripada 7 hari? Tak pernah ustaz. 4 hari. Kalau mood makcik baik, 4 hari dah bersih ustaz. Kalau mood makcik celaru, 7 hari ustaz. Tapi tak adalah lebih pada 7 hari. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. 6, 5, 4, 7. Itu je lah ustaz. Kalau gitu haid makcik ialah 7 hari. Maka selepas 7 hari kalau keluar lagi darah, itu nama dia istihadah. Boleh faham akak-akak di belakang? Boleh ya? Itu bagi orang yang tak tetap darah haid dia. Kejap 4, kejap 5, kejap 7. Bila nak ngiranya ustaz? Kalau gitu kata dia ambil kebiasaannya 6 atau 7. Kita ambil 7. 7 hari itu haid. Maka bila hari ke-8 masih datang, hari ke-9 masih datang, hari ke-10 masih datang, maka mandilah hari yang ke-8 itu. Tuan-tuan semayanglah macam biasa. Itu adalah namanya adalah istihadah. Okey ustaz. Tadi ustaz kata orang istihadah wajib semayang. Soalan saya, bolehkah saya sebagai suami tidur bersetubuh dengan isteri saya sedangkan dia istihadah? Hukumnya harus. Tak jadi apa-apa aku ustaz. Jadi apa? Dia bukan darah daripada rahim. Darah istihadah bukan daripada rahim. Darah istihadah darah lain. Haid itu daripada rahim. Yang tak boleh masa haid. Tapi tak lalu ustaz, udah berdarah pula kita pulang lah. Buat macam mana? Sabar je lah. Itu yang kena pergi berubat. Tapi nak tidur sekali boleh. Masalah dia saya tak kisah ustaz. Masalah dia isteri saya kisah. Pulanglah. Teranglah, bawa dia datang mengaji. Kita kalau mengaji bab ini, kita malu. Nyesek datang pagi ni bab haid pula. Menyampah aku. Duduk depan pula tu. Tak apa. Ada pula orang marah. Dia kata tak habis-habis haid. Aku ni dah habis haid dah pun, kata dia. Belajar apa lagi? Bab haid. Aku dah tak ada haid. Memanglah makcik tak ada haid. Anak makcik buatnya menantu tanya, "Mak, udah datang lagi mak. Dah 10 hari dah mak, macam mana mak?" Tak tahulah, mak dulu okey, tak ada masalah. Apa kita nak jawab? Memanglah kita dah tak ada. Nu cucu kita ada, anak kita ada, menantu kita ada. Kalau mereka tanya dekat kita, kita nak jawab apa? Nak tanya pada ustaz, malu. Nak tanya pada ustazah, malu. Paling tempat orang tanya ialah mak dia sendiri. Tanya bapak kamu. Lagi bapak tak tahu. Bapak bukannya ada benda itu. Bapak kamu kan mengaji, mesti bapak kamu tahu. Itulah kelebihan kita. Sebab tu tuan-tuan kena belajar. Jangan tuan-tuan kata bab haid menyampah aku. Banyak lagi bab lain. Biarlah ustaz lain mengajar bab lain, saya mengajar bab ini. Senang je saya jawab. Ustaz ni cerita bab haid je, atau ustaz lain tak cerita. Memanglah kita dah tahu bab haid ni. Hak kita baca CD ni.
yang kita duk buat CD ni tuan-tuan, ada orang yang tak mengaji di masjid, ada orang yang tak datang ke surau, dia hanya dengar dalam CD. Dia dengar dalam kereta, dia dengar dalam rumah, dia dengar dalam van dia dengar dalam MP3 dia dengar dalam handphone dia. Itu saja yang dia dengar. Dia tak boleh datang mengaji macam kita. Dia tak ada kelapangan nak pergi kuliah maghrib, kuliah surau, tak sempat. Tapi dia belajar. Memang kita dah belajar, tapi orang yang tak ada pelajaran, ini sajalah ilmu yang dia nak dapat. Baik. Kemudian Nabi sebut, Nabi kata apa? Innama hiya raqdatun minasyaitan fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin thumma ightasili fa iza stanqati fasalli 24 aw 23 wasumi wasalli fa inna dhalika yujzi'uka wa kadzalika fa'ili kulli syahrin kama tahidun nisa. Sesungguhnya haid adalah pukulan daripada syaitan. Syaitan pukul, maka haid engkau ialah 6 hari. Sesungguhnya istihadah adalah pukulan syaitan, maaf. Maka haid engkau adalah 6 atau 7 hari. Kemudian kamu mandilah. Maka manakala kamu bersih, maka semayanglah kamu 24 atau 23 hari. Dan puasalah kamu dan semayanglah kamu. Maka sesungguhnya yang demikian itu memadailah bagi kamu. Dan begitulah seterusnya kamu perbuat tiap-tiap bulan sebagaimana haid perempuan-perempuan yang lain. Yang terakhir. Okey ustaz. Tadi ustaz kata isteri saya dia datang istihadah setiap hari. Haidnya dikira 7 hari. Kebiasaannya 7 hari sebulan. Jadi selepas 7 hari dia kena mandi, dia kena semayang. Haid yang keluar selepas dia mandi itu namanya istihadah, bukan lagi haid darah tu. Jadi dia kena semayang. Sekarang ni tiap-tiap hari dia keluar darah haid, dia kena semayang tiap-tiap hari ustaz? Ya. Habis tu bila pula dia nak mari haid? Bila pula haid yang baru untuk dia? Dia haid dia 7 hari, dia mandi. Kemudian dia mandi, dia semayang. Walaupun datang istihadah, dia semayang. Masalah dia, haid dia yang bulan depan tu bila pula ustaz? Selepas 23 hari ataupun selepas 24 hari. Itulah dia. Dia mandi daripada haid, dia semayang tiap-tiap hari dia semayang. Dia kira lah hari pertama dia semayang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 23 hari. Stop. Sekarang kamu haid, kamu jangan semayang. Selepas 7 hari mandi, semayang sampai 23 hari. Stop, berhenti. Kamu sekarang sedang haid. Selepas 7 hari mandi, semayang lagi sampai 23 hari. Selepas 23 hari stop. Lampu pun padam. Ya. Boleh faham? Itulah cara nak buat jika ada darah istihadah. Habis. Bulan depan kita akan baca hukum perempuan masuk dalam masjid bila haid. Sebab ada ustaz kata boleh masuk. Ada hadisnya yang menceritakan tentang perempuan yang haid. Jadi berhati-hati tuan-tuan, perempuan yang haid dilarang masuk dalam masjid. Ada hadisnya, ada ayat Qurannya. Jadi kalau ada ustaz yang kata dia boleh masuk dalam masjid sebab dah pakai pad, hukum dia masih lagi tidak boleh masuk. Itu dalilnya, kuliah akan datang. Begitu juga dalil orang yang pegang Quran, membaca Quran, menyentuh Quran, tawaf dan sebagainya. Itu kita akan sambung pada bulan hadapan insya-Allah. Jadi insya-Allah isu-isu yang bulan hadapan adalah isu yang sedikit besar-besar. Jadi saya minta pada tuan-tuan sebelum kita masuk bab solat, habiskan dulu bab ni bagi selesai. Ya, kita tak mau lagi keliru. Mai ustaz ni kata macam ni, mai ni kita kata macam ni, kita naik bening. Jadi kita pegang pada sandaran kitab, sandaran dalil. Kalau nak guna sandaran akal, payahlah.
Saya pernah tanya satu ustaz, kenapa ustaz kata perempuan yang haid boleh masuk masjid? Ustaz tadi jawab, zaman Rasulullah dulu, zaman dulu Nabi larang sebab tidak ada pad. Jadi kalau masuk menitik dalam masjid, menitik. Zaman sekarang dah ada pad, jadi dia tak menitik dah. Jadi saya kata zaman Rasulullah dulu semua pakat berselerak, darah keluar semua lah. Apa punya teruk ustaz ni? Takkan zaman dulu-dulu bila haid semua meleleh, basah kain-kain semua. Depa pun ada lah lapik depa, cara depa lah. Payah. Bila guna akal ni payah nanti. Kita bukan guna akal, kita guna akal yang bersandarkan kepada agama dan nas agama. Baik, tandakan di situ. Dawn of each day